Oh, ada lagi ni, barakah selamatkan pada antibiotik kan. Eat my open share eh? Betul. Cabi tekan button share content atas. Nampak tak? Nampak? Nampak Cabi, nampak. Nampak? Nampak. Okey. Kita start lah. Dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lah, lama dah kan? Lama dah menyepi tu. Okey. Untuk malam ni, okay, kita akan tengok beberapa teknik lah. Teknik yang simple je. Dengar eh? Dengar. Dengar, okey. Dengar. Jadi untuk introduction tu ataupun pengenalan SPO tu rasanya boleh tengok di video dulu kan? Ada lagi ke je tu kan? Ada Cabi, ada. Mana untuk yang pengenalan tu rasanya kita tak payahlah, kita skip lah untuk tu. Jadi kita terus pergi kepada training plan ataupun money management. Okay. Mana sebelum kita nak trade tu, kita kena tahu dulu, okay, berapa margin yang kita ada. Okay. Boleh tanya dulu dah. Okay. Mana margin kita ada berapa sekarang ni. Okay. Bila saya tanya boleh jawab dah. Margin yang diperlukan untuk trade biasanya kalau untuk full margin tu dalam 9,000 lah. Okay. Jadi kalau untuk setengah-setengah broker tu mungkin dia bagi offer 50% ataupun half margin, dan ada setengah tu dia tak bagi half margin lah, full margin. Jadi untuk dia ada kelebihan dan kekurangan lah kalau untuk half margin ni. Okay, yang pertama sekali, bila kita guna half margin, mana kita akan risiko untuk loss ataupun untuk cover balik tu adalah tinggi. Mana kita tak dapat nak cover balik lah bila kita loss. Sebab margin kita agak rendah. Jadi kalau boleh lah, kalau boleh kita cuba margin tu kalau boleh sekurang-kurangnya 8,000 lah. Untuk kita mudah untuk kita trade. Boleh Cabi, maksudnya 8,000 tu macam mana Cabi maksudnya? Mana contohnya half margin tu 5,500. Okey. Okey. Okey, 5,500, lepas tu kita panggil buffer dia lah, mana standby untuk kita loss. Okey. Dalam 2,500. Jadi total dua tu lebih kurang dalam 8,000. Mana contohnya kita trade hari tu kita loss contohnya 500 kan. 500 maknanya kita boleh trade lagi sebab kita cukup lagi margin tu untuk trade yang seterusnya. Jadi kalau berapa cukup margin 5,500 sekali kena, kita tak boleh nak trade balik lah. Okey, maksudnya kita seloknya ada 8,000 lah kan Ikon? Seelok-eloknya 8,000 lah. Untuk kita 2,500 tu sebagai buffer atau floating lah. Buffer 100 tick lah lebih kurang. 100 tick lah. Jadi 100 tick lah. Ada dia. Dia kena cerita ikut tick baru boleh imagine sikit. Ya, 100 tick. Okey, mana buffer kena ada 100 tick. Okey. Mana margin 5,500. Buffer 100 tick. Jadi kalau contoh kita hari tu kita sanggup loss dalam 20 tick, mana kita boleh trade lagi satu kali lagi. Satu kali lagi choice tu. Sama ada kalau kita win, mana mungkin kita boleh cover balik lah dengan loss kita tadi tu. Kalau kita cukup-cukup margin tu, mana kita tengok je lah. Bila kita loss, kita dapat entry tapi kita tak boleh nak entry balik. Tu je sebenarnya.
Okey. Terima kasih. Dia. Jadi kalau kita nak trade, kalau dalam 8,000 tu kalau boleh satu lot je lah. Jangan sebab jangan overload lah. Kadang-kadang bila kita nampak dah margin kita banyak dia. Contohnya dalam 20,000 ke dia. Kita nampak lebih. Jadi kita cuba overload. Jadi biasanya akan kena lah lepas tu biasanya. Okey, atas pengalaman Okey. Cik Sabri, Ya, nak tanya ya. sikit. Contohnya kalau kita ada modal lebih sikit lah. Okey. Kita nak trade lebih satu lot. Okey. Lepas tu kalau kita buat stop loss, contohnya kalau kita beli 5 lot. Kalau harga turun cepat tu 5 lot lah akan match. Ya, stop loss tu kita nak buat sama ada satu level ataupun buy level. Tengoklah. Biasanya dia akan match semua. Dia biasanya match semua lah. Kalau ikut tengok atas platform. Contohnya ni kalau ada modal lebih ke depan hari. Boleh, tak masalah. Cuma kita kalau biasanya kalau kita nak banyak masuk banyak lot tu biasanya kita cuba layer dia lah. Okey, cuba layer dia. Kita tak sure lah masuk sekaligus. Mana 5 lot tu kita tak surekan masuk sekaligus. Mana kita cuba layerkan. Mana contohnya kalau kita buy dia turun. Kita nak layer sampai berapa. Mana kalau dia turun sampai mana kita nak buat cut loss. Mana kita kena cut loss semua sekali lah. Macam tu. Contohnya kita nak buka 5 lot, kita buka 5 position lah kan? 5 position lah. Kalau sekali position 5 tu agak risk lah sebab dia nak naik nak turun tu kita tak boleh nak itulah. Kadang-kadang bila kita baca dia nak naik kan, tapi ada faktor lain mana dia turun. Turun pun turun banyak kan. Lebih daripada apa? Kadang-kadang dia lompat dia jam untuk stop loss kita tu. Kan? Contohnya kita buat stop loss 20. Mana 20 kali 5 lot. Mana jadi 100 lot lah. 100 tick lah. Okey. Jadi kalau boleh kita lot tu kita cuba spread lah satu-satu. Mana contohnya 10 tick ke yang pertama, 10 tick yang kedua ke, macam tu. Mana jadi risk untuk kita loss tu sama jugalah dalam 20 tick untuk satu lot. Mana kita bajet dalam 100 tick lah maksimum untuk 5 lot. Boleh? Boleh. Okey, mana kalau boleh satu lot dululah nanti kalau duit banyak tu bolehlah 50,000 ke atas tu bolehlah. Okey. Boleh? Okey, lepas tadi trading plan kita contohnya sebelum kita nak trade tu kita kena tahulah siapa sebenarnya kita. Kita tu dalam golongan mana? Scalper ke, intraday ke, swing ataupun order. Kita kena pilih dululah. Mana kalau kita nak scalper makna dia ada teknik-teknik scalper lah. Kalau intraday ada teknik-teknik intraday. Sama juga dengan swing ataupun order. Boleh nak tanya bahagian kita duduk kat mana ni? Scalper ke, intraday ke, swing ataupun order? Ada nak tanya? Maksudnya kita kena tengok kita jenis suka trading strategi macam mana. Style macam mana? Okey, scalper. Kalau kita nak scalper, mana kita kena guna teknik-teknik scalper lah. Jangan kita nak scalper, kita guna teknik intraday ataupun teknik swing. Jadi masalah lah. Okey. Boleh? Maksudnya kita kalau kita entry dengan scalper, kita tak boleh monitor dengan intraday lah. Tak boleh, mana kita scalper tapi kita tengok tak apa naik, tak apa dia turun, tak boleh. Bila tak apa tu makna kita lebih kepada intraday ataupun swing. Okey. Jadi tak kenalah scalper biasanya kita akan follow naik ataupun turun tu tak kisahlah dia buy ke sell ke, kita tak ikut trend dia. Mana kita ikut
Yang buy biasanya kita kat bawah, yang sell kita sell ke atas. Itu je scalper ni. Mana kita kena tengoklah BB dengan MA apa semua sekali lah. Okey. Tu. Maknanya dia lebih pada time frame lah Cik Sabri lah. Lebih kepada time frame. Dan scalper biasanya kita guna time frame kecil lah. 5 minit ataupun 5 minit. Intraday biasanya kita akan guna 30 minit, 15 minit, 1 jam. Intraday. Mana swing ni ataupun order ni biasanya kita guna daily lah. Okey, kita guna daily. Lepas tu kita tahulah kat mana kita nak masuk. Mana biasa masuknya kita akan tarik Fibo lah. Kat mana harga yang paling terbaik kita untuk swing, untuk intraday, untuk yang scalper pun sama juga. Lepas tu, berapakah maksima yang kita sanggup loss untuk hari tu? 500 ke? 40 tick ke? Okey, 20 tick ke? Atas kita lah. Ada setengah tu, awal-awal 20 tick. Lepas tu bila nampak dia nak dah loss, dia naik pula. Loss dia tu jadi 40 tick. Jadi tak kena lah. Kena straight. Okay? Jangan bila dah kena tu, dia alih pula ke stock dia tu. Okay? Dia alih ke jauh. Tak boleh gitu. Mana kita kena straight. Berapakah kita sanggup loss trade pada hari tu. Okay? 10 tick ke? 20 tick ke? 30 tick ke? Ataupun 40 tick? Dia tak dalam kepala kita tu. Berapa kita sanggup loss? Belum kita entry. Cik Sabri, satu soalan Cik Sabri. Okay. Katakan kita target dalam kita punya trading plan RM500 lah sehari kita akan loss lah. Okay. Tiba-tiba one entry je pagi tiba kita loss dah RM500. Jadi advice Cik Sabri kita tunggu next esok pula trade ataupun kita boleh cuba cari lagi entry lagi sesi petang ke macam mana? Okey, kalau dah kita target dah 500, mana kita kena awal-awal lagi. Yang mana kalau boleh kita stop lah. Takut bila kita nak entry petang tu kita dah emosi dah, kita nak cover yang kita lost tu. Okey. Kita dah emosi dah. Bila emosi ni entry yang kita cari tu biasanya dia nampak jadi tak betul ataupun tak tepat tempat kita entry tu. Biasanya lah. Sebab dalam kepala kita nak cover yang loss. Okay? Kita nak cover yang loss. Betul. Okey. Kita emosi dah sebenarnya. Bila emosi memang biasanya tak jadilah. Okay? Sama juga bila kita profit, kita emosi nak masuk lagi. Lalas sekali habis dengan yang profit yang lepas-lepas tu. Okey, lepas tu berapakah target profit kita? Profit kita ataupun entry kita lah dalam sehari tu. Berapa kali kita nak masuk? Nak masuk 2 kali ke, 4 kali ke, sekali ke? Bila capai target, kita berhenti. Ataupun capai dah target tapi entry belum capai. Tengoklah. Tengok atas masing-masing. Macam mana nak. Kalau target contohnya 20 tick per day, mana berhentilah. Kalau rasa 40 tick nak, mana ikhtiar lah. Okay. Yang berapa kali kita nak entry per day tu? 2 kali? 4 kali? Mana kita sendiri yang boleh jawab orang lain tak boleh jawab. Semua soalan-soalan ni kita je yang boleh jawab. Betul. Kita loss ke, kita profit ke, kita je yang tahu. Orang lain tak tahu. Betul tak?
Betul. Betul. Profit ke, loss ke, kat mana kita entry ke, orang lain tak tahu kan. Kalau kita tak bagi tahu lah. Tapi yang penting sekali, bila kita dah entry, jangan lupa yang penting sekali jangan lupa apa ni? Stop loss. Tak kira lah berapa nilai yang kita buat tu. Yang penting stop loss. Jangan abaikan stop loss tu lah. Bila dah fill, masuk terus stop loss. Tak kira lah kalau kita nak 10 tick ke, 20 tick ke, 30 tick ke, atau kita lah, kita ambil risk tu. Kalau kata kita nak risk sakat 20, kita bubuh 20 je lah. Tu. Boleh? Okey. Mana kalau kita tak sanggup 20, 10. Kalau sanggup tak banyak tak apa kan. Tapi biasanya kalau kita tengok bergantung pada entry kita lah. Kalau betul entry biasanya cut loss tak banyak lah biasanya. Kalau kita buat sikit dia tak akan kena lah kalau betul entry. Kalau tak betul entry biasanya kalau kita buat banyak pun dia akan kena juga. Kebiasaannya lah. Mana kita nak cari entry yang betul tu sebenarnya agak sukar jugalah. Sebab kita tak boleh nak baca yang ke depan tu. Cuma kita boleh baca apa akan berlaku. Depan tu akan jadi apa tak tahu. Cuma kita boleh agaklah predik dia sama ada apa akan berlaku, naik ataupun turun. Low. Ada suara tak? Tak dengar tapi. Kita tak cakap. Sound tak ada. Tak dengar kan? Dengar? Tak dengar apa? Tak dengar apa tadi? Dengar tak? Baru nak explain Bollinger Bank kan? Bollinger Bank, dengar? Tak dengar, baru nak dengar. Baru dengar. Dengar? Baru dengar. Okey. Mana untuk teknik asas Bollinger Band, lepas tu EMA ataupun Exponential Moving Average, dan satu lagi Fibonacci. Dengar Dengar. Okey. Jadi untuk Bollinger Band ataupun BB ni rasa ramai dah tahu dah kan? Asas dia tu kan? Asas dia tahu dah kan? Cik Ding ada boleh tahu dah sebab dah tu. Okey, mana kalau asas dia kita ada 3 line utama lah. Okey. Kalau line atas biasanya kita panggil upper BB, line tengah mid BB, line bawah kita panggil lower BB. Nanti kita tunjuklah gambar raja dia tu. Okey. Okey, contoh nampak ni ya? Nampak. Nampak? Nampak. Nampak. Yang biru ni, adalah apa ni? Yang biru. Apa? Yang warna hijau? Mid. Yang merah? Lower. Lower. Maknanya kita 3 color ada semua 3 color tu kan. Biru ada, hijau ada, merah ada. Okey. Mana apa BB? Ni mana ingat dia duduk atas lah. Mid ni ada duduk tengah-tengah. Biasanya mid ni adalah dia lebih kurang dengan EMA 21 lah ataupun 20. Okey, ni. Lepas tu lower BB. Ni asas dia lah. Bila kita masukkan BB tu, mana kita akan automatic. Dan biasanya kita guna standard lah.
Okey, mana kita guna standard untuk BB. Okey. Mana setting BB ni biasanya kita guna standard itu 22. Nak guna 21 pun boleh. Tapi saya guna 22. Ada yang guna selain pada 22? Ada tak? 18 ke? Ada. Tak ada, guna standard ya? Betul. Okey. Lepas tu yang setting EMA ni kita boleh gunalah tak kira 5 ke 9 ke 40 ke 50 ke 100 ke 200 ke bergantung atas kesesuaian. Okey. Tapi kalau saya guna biasanya 5 dengan 9 40 ataupun 50 dengan 100. Yang 200 ni biasanya jangan gunalah. Sebab untuk yang 200 ni untuk long term. 100 ataupun 200 ni bagi long term. Okey, kalau untuk yang short term ataupun yang scalper biasanya kita guna 5, 9. Boleh? 5 dengan 9. Ada tak yang guna selain daripada 5, 9? 5, 8 ke 5, 10 ke? Ada? Ada. Mana atas kesesuaian lah kita boleh tengok. Kita boleh cuba setting lah ikut atas kesesuaian kita. Kita tengok macam mana pergerakan candle tu dengan line line EMA tu. Dan biasanya untuk BB dengan EMA ni biasanya kita nak tengok trend dia lah. Okay, trend dia sama ada buy ataupun sell. Okay. Okay. Nanti nak tengok sekejap nak kecilkan. Zul nak kecilkan macam mana Zul? Zul? Okey. Okey dah. Dia hilang Okey, nanti kita buka trading view tu. Okey, kita pergi terus kepada teknik untuk BB dulu Okey. Teknik BB ni biasanya kita guna time frame seminit. Okey. Time frame seminit selepas open. Mana 10, 30, 31 tu kita boleh cuba cari entry. Boleh? Encik Zabi share screen ke share PowerPoint ke chat? Dia tak ni. Sekejap. Mana Cik Zul? Chat dah sekejap. Klik boleh balik semula butang share tadi tu, lepas tu unshare, lepas tu klik balik share, pilih chat. Kena stop dia sharing dulu lah. Tapi biasa saja. Betul, stop sharing. Stop sharing dulu lah. Lepas ni sharing, pilih yang window. Jadi pilih window, kita boleh banyak pilih-pilih. Boleh, okey dah. Nampak tak? Boleh? Okey, nampak. Okey. Jadi untuk ulang balik mana untuk BB ni biasanya kita guna time frame minute. Okey. Dan selepas open tu kita boleh cari entry. 10.31 tu kita boleh cari entry. Okey. Maksud dia sini
contohnya bila kita tengok di pukul 1 Julai, okey, 1 Julai pukul 2.57 ataupun apa? Kita tengok dulu, ada 2.30 2.30, okey sini. 2.30, okey sini. Okey. Bila candle lebih daripada 50% duduk luar BB. Okay. Bila candle berada 50% luar BB, sama ada apa BB ataupun lower BB. Jadi kat sini 10:02.30 ni mana kita candle 1 minit mana dia duduk kat sini kan? Betul. 2.31. Apa Okey. Okey, mana sini bila candle kat sini mana kita boleh entry tak? Cukup syarat ke tak untuk yang 50% candle berada di luar BB? Tak. Tak boleh kan? Tak. Jadi sini tak boleh. Okey, untuk yang 2.31 tak boleh. Jadi kita cuba akan cari selepas itulah. Okey. Mana kalau yang ni tak boleh, mana kita akan cuba cari candle yang berada di luar BB. Luar BB tu luar Okey. apa BB ke macam mana? Okeylah, luar apa BB ataupun lower BB. Mana-mana Okey. mana-mana tu. Okey. Mana-mana apa? Mana-mana inilah lower ke apa ke. Okey. Kalau untuk yang 2.5 ni dia agak risk lah kalau kita nak apa? Nak entry sini. Okey. Sebab ada teknik lain. Okey. Tak boleh guna untuk yang BB lah. Kadang-kadang untuk yang 2.5 ni. 2.5 ni. Okey, dia agak risk. Jadi kita cuba cari mana yang candle yang berada di luar BB. Tak kira apa ataupun lower. Okey, untuk 2.34 kita tengok candle ni dah berada di luar lebih daripada separuh 50%. Okey. Bila dia berada di luar, makna kita boleh entry sama ada di 2.34 ataupun paling lewat pun 2.35. Boleh? Tunggu close dulu ke Cik Abri? Nak candle tu nak tunggu close dulu ke macam mana? Okey, pada tak lebih. close sebab dia dah kita tengok sini. Okey, masa dia pergerakan dia tu kita tengok. Okey. Okey. Di time frame minute. Okey, pergerakan dia kat mana? Harga tu. Okey. Okey. Harga dia kat situ kat mana? Bila dia Mana lebih kalau je harga kita terus masuk je lah. Mana masuk je lah. Market je lah. Okey. Okey. Market je. Boleh? Jangan Q ni lah. Market je. Okey. Mana untuk win tu agak tinggi lah. Sebab dia berada di luar BB. Dia apa BB. Jauh dah. Biasanya dia akan masuk ke dalam. Banyak sikit tu bergantung kepada kekuatan buyer ataupun seller lah. Okey. Supply ataupun demand tu. Mana kat mana dia nak ni. Yang ni dia turun banyak. Okey. Dia tak tahu lepas ni. Tapi dia akan masuk balik. Dan biasanya dia akan masuk balik, dia akan bertemu dengan EMA nanti. Nanti saya beritahu lah EMA tu. Okey. Mana cuma kita nak terangkan bagaimana fungsi luar BB tu, apa BB ataupun lower BB. Okey. Sama juga yang ni. Pukul 2.57. Okey. Harga high dia 4634. Okey. Mana dia turun bawah tu sampai 4614. Makna dalam 20 tick. Okey. Dalam satu candle je lah. 20 tick dia turun. Keluar pun pakai market lah Cik Sabri. Keluar ni mana bila dah ni ikutlah target kita berapa? Target tu. Target kita berapa tick? 10 tick ke?
Mana kalau biasanya bila dah fail dan biasanya kita akan cuba buat apa? Stop loss lah. Boleh? Mana kita cuba Boleh. buat stop loss ataupun kalau kita nak TP, mana kita TP lah. Cik Sabri. Bila ia dah masuk. Assalamualaikum. Cik Sabri, Salam. Ya. saya nak selit sikit. Kalau saya okey. salah betulkan ya. Okey. Sebab sebelum ni saya BSKL je. Saya memang pakai berkuat dengan BB. EMA, Okey. saya pakai EMA 5, 20, Okey. 50, 200. 200 tu maksimum lah. Maksimum. Saya punya pegangan, apa yang Tok Guru yang ramai-ramai saya ajar, kita punya range dalam BB. Kalau dia keluar BB, sama ada bawah, atas, dia akan masuk balik. Mana dia di biasanya bila dia luar BB dia akan masuk balik. Sebab kita BSKL sehala kan. Okey. So kalau dia naik atas, dia masuk balik. Kalau dia turun bawah pun, dia naik balik. Tapi sebab FCPO ni boleh dua hala, maknanya kita boleh apply sama ada kita nak beli atau jual. Betul. Betul ke saya kata tu? Betul. Mana kelebihan FCPO ni dia dua hala. Bila Dua hala. kita boleh dia tak kira dia luar kat bawah ke luar kat atas ke kita boleh dua-dua kita boleh ambil. Okay. Kalau untuk yang equity tu biasanya satu hala je lah. Mana ya kat lower je lah. Okay. Bila di lower mana kita entry, di upper kita close. Tu beza tu lah. Jadi sini kalau kita scalper biasanya kita akan boleh entry bila contohnya kita di lower kita buy apa kita close, lepas tu kita entry balik untuk sell sama gitu berulang lah. Okay. Faham. Mana yang scalper biasanya kita tak boleh ambil banyak lah tick tu. Okay, sebab kena time frame minute. Mana kalau time frame minute biasanya dalam 6 hingga 15 tick lah. 6 hingga 15 tick mana kita kena keluar lah. Lebih tu rezeki. Ataupun kita buat stop lah. Mana kita tak boleh nak tunggu lama sampai nak target 20, 40, 60 tu. Tu lain cerita tu. Okay, sebab kita scalper mana kalau kita ikut trend, kita boleh target 40, 50, 60. Scalper ni biasanya dia tak ikut trend. Okay. Tu beza dia. Okay. Scalper ni dia tak ikut trend. Boleh? Mana dia ikut mana harga bawah buy, harga atas sell. Berdasarkan kepada BB tu. BB dia masih terikat dengan range dia masih dalam BB jugalah. Mana dalam BB dia lah. Mana kalau biasanya kalau duduk dalam di tengah-tengah mid BB biasanya dia nak naik nak turun tu adalah agak tinggi. Okay. Kalau dia di upper BB biasanya dia akan turun. Sama juga di lower BB biasanya dia akan naik. Tu je. Cerita dia macam tu je. Okay. Daripada dulu-dulu pun macam tu je, tak berubah. Okay. Cuma kita degil, tak ikut je. Tu je, kita nampak boleh masuk, sebenarnya tak boleh masuk. Okay. Mana kalau nak masuk di bahagian entry di bahagian mid BB, kita kena tengok banyak benda lain lagi lah. Okay. EMA, volume apa semua tu, candle, bentuk candle apa semua tu, tu lain pula kita kena tengok. Ni kita tak tengok bentuk candle macam mana, cuma kita nak tengok pada bahagian lower dengan apa aja. Okay. Bahagian mid BB kita pun tak tengok juga sebab mid BB dia lain sikit style dia. Boleh? Boleh ni contoh untuk pukul 4.10. Okay. Bila ni lebih daripada 80% candle ni keluar. Betul? Lebih daripada 80%. Okay. Kalau yang follow sell, naas lah. Okay. Banyak yang follow sell ni. Kali dia tak tengok bahagian BB ni,
lower BB. Dia tengok candle je, mana dia tak buat ni, biasanya dia akan follow. Okay, dia akan follow sini. Maka sinilah dia akan kena. Dia sell bawah. Okay, ni sell bawah dia ni. Akan kena lah. Okay, mana daripada harga 4563 contohnya, dia naik sampai ke 4603. Berapa situ? Mana lebih kurang 40 tick. Okay. Kita salah entry. Jadi bila ada BB sebagai panduan, mana kita boleh kurangkan risk tersilap entry itu. Okay. Bila kat sini kita nampak, mana kita jangan sell lah. Sebab apa? Sebab dia jauh di luar BB. Jadi bila dia berada jauh di luar BB, lower BB, mana potensi untuk buy adalah tinggi. Jadi kita boleh buy lah. Okay. Dia nak masuk balik tu. Mana dia nak masuk balik tu, tengoklah momentum lah. Sama ada kuat ataupun sikit. Mana kalau dia sikit, mungkin kita akan dapat dah dalam 10 ataupun 15 tick. Okay. Mana contohnya, kita ambil sini 4562. Mana kita close di sini 4584, 4582 lah, mana dalam 20 tick. Senang je. Okay. Mana kita close lah dalam 20 tick. Kita target mana setiap kali entry 20 tick. Okey lah. Ataupun kalau kita nak buat trade stop pun boleh. Bergantung pada trading plan kita. Ada yang tanya tak untuk yang ni? Yang candle 2 ni? Ada? Ada tak? Jadi saya try recap balik Cik Sabri ya. Betul kalau okay. Jadi kalau untuk guna BB ni, kita fokus pada upper BB dengan lower BB kan? Betul. Jadi apabila candle tu close atas 50% daripada upper BB, candle tu side, dia boleh potensi kita tunggu untuk sell kan? Okay. Kalau dia close below 50% daripada lower BB, kita boleh tunggu untuk potensi untuk buy, betul? Ya, betul. Okay. Jadi dua untuk entry Q entry tu kita tengok kat mana? Q entry maksudnya? Q entry contohnya Q entry price untuk sell ataupun buy apabila dia dah keluar 50% lower dengan apa BB. Lower BB kalau nak tu kita cuba tengok di market depth. Okay. Market depth lah, mana kita chart, lepas tu market depth kita tengok situ, mana di market depth kita boleh tahu dah kat mana biasanya Q yang paling dia tak boleh nak naik dah. Okay. Mana dia tak boleh naik, mana bawah dia tu lah. Jangan kita Q tempat yang banyak tu. Kalau contohnya di bahagian apa BB. Okay. Q tu banyak. Contohnya Q banyak tu di 4634. Jadi kita tengok jangan sebab kita nak Q ataupun kita nak market, mana kita tengok jangan harga tu sampai ke bahagian apa BB tu. Okay, sampai ke line apa BB. Okay. Jadi agak risk lah. Okay, kita tengok pada harga masih dia mana bila dia gerak ni, mana harga dalam lingkungan 4630 hingga 4634. Okay, harga ni. Okay. Bila dia dah masuk dia dalam 30 20 tu jangan entry lah. Sebab biasanya dia akan sama ada dia turun sikit, lepas tu dia akan naik balik. Boleh? Mana kalau boleh sekurang-kurangnya yang lebih daripada 50%, kita boleh entry kat situ. Market, okay, lepas tu kalau target kita kata contoh nak 10 tick ataupun 15 tick ke 20 tick, mana kita close lah. Buat TP ataupun kalau tak nak TP, mana buat sudah stop lah. Break even bila dia dah naik tu, makna break even lah 2 tick ataupun 3 tick.
Manakala dia nak itu balik pun, kita dah ada profit lah 1 ataupun 2 tick tu. Tu je. Tu langkah selamat. Okay? Takut dia tak menjadi bacaan kita tu. Jadi bila dah ni, biasanya dia akan, daripada kita send, biasanya dia akan junam dulu bawah, lepas tu baru dia naik. Jadi lepas tu kita inject terus lah untuk tadi stop tu. Ataupun kalau tak nak kat mana kita sell market, close pun market juga. Boleh? Encik Sabri boleh Ya. tanya tak? Dekat Boleh. Dekat 4.5 tu, Okey. dia tu candle keluar BB 50% kan? Yang untuk 4.5. Okey. Ya ni. Bukan, 4.5 petang. 4.5, 16. Okey, sini. Macam Okey. bukan. Ya ini depan lagi, depan. Depan lagi. Ni. Ya. Okey, sini. Tapi dia tak turun, dia terus naik. Itu kita satu. Ni satu. Mana contoh ni di sini. Kan? Di sini. Kalau kita tengok 4.39 Okey, sini. Kita boleh sini. Tapi dia turun tak? Dia turun tak banyak kan? Ya. Sikit. Yang ni cukup tak? Ni daripada yang ni, line BB ni ke sini, 50% cukup tak? Lebih kurang lah kan? Ya. Betul? Lebih kurang. Mana kekuatan dia tu, nak turun tu ada agak rendah. Okay. Mana agak rendah kalau kita ni, mana risiko tu ada. Jadi bila ada feel, contohnya kita masuk kat sini, okay. Mana kita standby untuk cut loss lah. Okay. Mana dari segi persen untuk win tu, biasanya ada juga yang tak ni. Okay. Dia tak ni. Tapi kita kena tengok juga faktor lain. Okay. Volume dia. Okay. Banyak faktor-faktor lain lagi lah. Okay. Boleh? Okay, boleh. Thank you. Mana dia ada tempat-tempat yang kita win, tempat yang kita loss. Tapi kita ada standby lah. Berapa kita sanggup loss. Okay. Kalau biasa, kalau setengah semua jadi, memang semua jutawan lah. Okay. Tapi sebab kita tak tahu yang ni kan. Ni dah nampak dah jadi. Kita tak tahu. Kita masuk kat sini, kita tak tahu dia nak turun, dia nak naik. Betul? Ya. Tapi kita boleh tengok faktor lain lah. Okay, faktor volume, faktor EMA. Betul? Tu. Banyak faktor-faktor lain yang kita boleh ni. Ini salah satu teknik lah untuk BB. Okay? Boleh? Boleh. Thank you. Okay. Mana kena back test dulu lah. Okay. Apa-apa pun kena back test yang penting. Ni dia tak berapa cantik. Okay. Maknanya tadi tu, Sabri, tadi tu kan. Ya. Tadi tu maksudnya kalau kita dah feel, kalau kita tak letak stop loss, memang kita akan banyak lagi loss. Memang stop loss tu memang kena ada, tak boleh. Bila dah feel tu, automatik kita buat. Bila dia tadi tu, kalau kita set stop loss, memang dah hit stop loss, kan kita selamat lah. Maksudnya kita loss pun tak banyak lah. Mana stop loss tu tak kira lah. Atas kita rasa sanggup nak banyak, tak apalah, kita biarkan. Tapi janganlah buat stop loss tu. Kalau macam mana pun kena buat. Okay. Boleh? Tapi dari segi win tu sebenarnya banyak ni. Ni satu. Okay. Betul? Ni satu. Yang ni. Ni satu kan. Ni dia keluar sini, dia turun junam sini. Okay. Lepas tu dia naik. Dia sideways. Okay.
Macam tu. Ni open. Okey. Ni open sini. Dan ni kat sini. Lepas ni kita boleh lah. Okey. Okay, ni. 30 Jun. Masa nak masa open sebelum tu, ni teknik lain. Ni teknik bila di luar BB, 10.31 kita boleh. Okey? Boleh yang ni. Ni rezeki lah lebih ni. Okay, naik sampai berapa tu? Sampai 3 titik ke berapa. Okay, ni yang ni. Ramai yang dapat tu hari tu. Okay. Ni. Candle yang luar BB biasanya dia akan masuk balik. Banyak sikit tu bergantung pada momentum lah. Boleh? Ni. Ni banyak ni. Candle yang di luar BB. Boleh? Boleh? Tu salah satu teknik lah untuk luar BB. Settle lah untuk BB. Boleh? Boleh. Okay. Jadi kita masuk yang kedua. Yang kedua. Kita tengok. Okey, nampak yang ni Boleh? Nampak slide ni? Nampak? Okay. Kecil je lah. Okay. Lepas tu kita akan tengok setting EMA yang kedua. Okey, 5, 9, 40, 50, 100, 200 tu. Okey, mana kita akan cuba tengok bagaimana kaedah yang tepat lah. Ataupun kita nak tengok trend dia. Okey, di mana untuk yang saya guna biasanya 5, 9. Okey, bila contohnya, bila EMA 5 cross EMA 9, biasanya akan menunjukkan berlaku perubahan trend. Tak kira lah dia cross up ke, cross down ke. Kalau cross up, makna dia menunjukkan uptrend ataupun menunjukkan buy signal. Okey, bila 5 dengan 9 cross up. Boleh? Bila 5, 9 cross up, mana dia menunjukkan dia nak berubah trend dah. Okey, mana dia akan jadi buy signal ataupun uptrend. Sama juga bila 5 cross down 9, mana dia akan menunjukkan downtrend ataupun signal sell signal. Di mana untuk 5, 9 ni biasanya kita guna untuk short term ataupun scalper je lah. Okey. Manakala untuk EMA 40, MACD ataupun EMA 21 cross EMA 40 ataupun 50, biasanya untuk mid term. Okey, mana kita nak hold ataupun nak seminggu ke, okey, mana kita boleh tu. Manakala untuk EMA 40 atau 50 cross 100 biasanya adalah untuk long term. Tapi biasanya yang banyaknya kita tengok pada EMA 5 dengan EMA 9. Boleh? Mana 40 ni sebagai panduan lah yang kita nak tengok trend dia. Mana 40 100 kita nak tengok kekuatan trend dia tu. Okey, buy ataupun uptrend ataupun downtrend. Okey, kat mana tadi? Okey, kita tengok chart dulu. Okey, kita tengok EMA 5 dengan EMA 9. Okey, EMA 5 dengan EMA 9. Okey. BB kita buang Boleh?
Saya bercontoh buy dengan saya mudah nak tunjuk apa dia apa cross tak cross tu je. Okey, abaikan untuk yang sekena buy ataupun untuk yang sekena sell tu. Boleh? Jadi contohnya bila MA5 dengan MA9 cross, okey, dia cross up, mana dia akan menunjukkan uptrend. Okey, mana dia akan bila dia cross itu mana akan menunjuk signal buy. Signal entry untuk kita cari entry untuk buy. Boleh? Bila MA5 dengan MA9 cross down, mana dia akan menunjukkan signal entry sell. Boleh, asal je. Okey. Ada yang tanya tak untuk yang ni? Bila cross up, biasanya candle ni akan naik. Bila cross down, candle tu akan turun. Okey, ada yang tanya tak? Ni asas ni. Faham. Paling asas, paling mudah lah. Okey, paling mudah kita nampak. Bila dia cross je, okey, dia akan menunjukkan uptrend. Bila cross down, dia akan menunjukkan downtrend. Mana kita boleh entry kat mana? Mana di tempat selepas dia cross lah. Boleh? Tempat selepas dia cross tu. Biasanya selepas candle tu siap. Boleh? Ada nak tanya tak? Ada yang tanya untuk ni yang 5 dengan 9 cross up dengan cross down. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, nak sambung terus ni. Mana contoh ni, bila cross up, mana kita follow je lah. Okey, kita follow je. Selagi candle tu tidak melepasi line MA5 dengan MA9. Kat mana kita nak buat stop loss? Kat mana? Ataupun kat mana contohnya? Kat sini contohnya, okay, kita tak sempat lagi nak entry. Kat mana kita nak entry seterusnya? Trend, uptrend. Jadi kita kena cari buy. Kat mana kita nak buy? Boleh jawab tak? Ada contoh sini. Okay. Mana kita entry sini. Tapi kita terlepas. Kat mana kita boleh entry paling selamat? Lepas dia buat pullback. Selepas dia buat pullback ataupun candle tu menghampiri line EMA. MA5. EMA apa? MA5. Sebab candle tu akan pergi cari MA5. Walau bagaimanapun dia akan cari yang dekat dengan dia. Kat sini tak boleh, jauh. Kat sini tak boleh. Okay? Jauh ni kan? Boleh, tapi risk lah, rugi lah. Kat sini tak boleh lagi. Kat sini ni satu boleh. Okay? Ni. Boleh? Ni kat sini. Tapi agak risk jugalah kat sini. Sebab apa? Ni simbol apa ni? Doji kan? Ni. Ada reversal sini. Selagi dia tak, candle ni tak bawah daripada 9, mana kita boleh entry kat sini. Okay? Kat loss kat mana? Tu kita kena tengoklah kat mana kita nak. Ya, ada kaedah-kaedah dia lah. Kat mana kita nak kat loss tu. Okay? Mana lepas ni kita akan cuba tarik Fibo lah kat mana kat loss yang kita sepatutnya kita buat. Okay? Mana kalau kita terlepas ini, kita akan cuba cari kat mana candle yang paling dekat dengan
MA5 tu. Masuk Boleh? dia punya jarum ke? Ke body? Tak kira lah jarum ke apa ke. Bak jarum pun dia pergi juga. Okey. Kan? Okay. Jarum. Manakala di sini tak boleh. Atas ni 4916. Okey. Kena cari harga yang dekat dengan dia. Paling dekat lah. Okey. Jarum ke apa ke. Tak apa. Masa tu kita boleh nampak dia gerak kat mana kan. Candle ni dah siap ni susah sikit lah. Okey. Bila contohnya kalau kita masuk kat sini. Yang dekat kat sini ke. Dia masuk kat sini harga dalam 4905. Okey. Lepas tu dia turun balik 4908. Okey. Kalau kat mana? Kalau dia boleh banyak buat kat sama ada kat sini ke, kat sini ke. Okey. Ni. Yang bawah doji ni. Sebab dia boleh pergi. Okey. Sebab dia boleh turun sampai sini. Jadi bila kat mana kita nak keluar? Bila kita tengok MA5 dengan MA9 tu makna candle duduk bawah ataupun candle MA5 dengan MA9 cross down. Jadi kita kena keluarlah. Okey. Makna kat sini kita kena keluar. Boleh? Bila MA5 dengan MA9 cross down. Sebab kita buy tadi. Okey. Jadi kat sini kita keluar. Makna kita standby lah. Keluar. Ataupun kita buat trade stop. Itu bergantung pada teknik macam mana kita nak guna lah. Boleh? Lepas tu kita cari entry lain pula lah. Bila dah kita keluar kat sini, makna kita cuba cari entry yang lain pula. Boleh? Encik Sabri, yang untuk indikator EMA BB, mana boleh dapat signal buy dengan sell? Itu kita setting je sebenarnya. Kita masuk dalam dalam skrip dia tu lah. Boleh. Dalam Cik Zu punya dah ada tu. Cik Zu kan? Cik Zu? Ya, ada. Ada kan? Yang S dengan B tu kan? Tapi saya bukan 59 lah. Saya nombor macam nombor Toto. Okey, tak apa, sama je. Ya 59 ke 510 ke dia sama je. Okey, tu signal dia sama je. Semua nak mudah je sebenarnya saya buat ni. Nak mudah dia cross tu je. Okey, kalau kita tak buat kita tak perasan bila dia cross. Okey. Bila kekuatan dia cross tu makna sebenarnya dia nak naik turun tu kita boleh nampak lah. Jadi kita permudahkan jalan sebenarnya. Ni. Ia bukan signal sebenarnya sebagai panduan untuk kita nak dia cross je. Okey. Tu. Jangan anggap signal lah. Mana contoh saya buat. Okey. Kita tak perasan lah kat mana dia dia cross kan. Kena besarkan lah baru kita nampak dia cross. Itu je sebenarnya. Okey. Nak memudahkan. Okey. Okey. Boleh? Boleh. Thank you. Boleh kan? Kita setting je sebenarnya untuk yang buy signal tu. Boleh setting lah. Sama juga kat sini. Okey. Bila nampak ni dia cross dah tu. Bila dia cross down. Okey. Cross down makna kita boleh cuba cari entry lah. Okey. Mana kita cuba cari entry. Jangan entry di tempat jauh daripada garis MA ni. Okey. Kita cuba cari yang dekat dengan garis MA. Ni contoh sini. Okey. Kita tak sempat sini kan. Sini pun boleh. Okey. Ni. Mana kita cari masa dia pullback. Kita cari kat sini. Okey. Lepas tu kalau ya. Saya Saiful nak tanya, yang EMA tambah BB tu dia standard Indi ke atau buat sendiri tu? Standard je. Mana standard je sebenarnya. Kira kalau ambil dekat indikator tu. Okey.
Mana Cik Sabri ambil EMA BB tu tadi saya klik juga tapi tak sama pun. Ini. Yang ni saya modify lah. Sama je boleh. Masuk je MA5, MA9, BB. Selesai. Tu. Lepas tu buat template sendiri lah. Mana buat template sendiri lah. Okey. Sebab ingatkan apa default indicator dalam tu je. Masuk je. Sekejap. Nanti saya cancelkan semua. Kat sini BB. Ambil BB. Ambil BB. Okey. Di situ. Lepas tu ambil EMA lah. EMA. Okey. 2 kali. 3 kan? 2. Okey. Lepas tu 59. 59. Okey. 59 kan? Apa tu? Color tukar lah. Okey. Tukar color tu. 5 ni hijau lah. Okey. Boleh. Yang ni nak warna merah pun tak apa. Okey. Boleh. Sama je. Yang BB EMA yang Sabri buat tu kira dah buat sendiri lah tu. Sama je. Okey. Sama je kan? Ini biru ni mana kuning, yang ni hijau. Mana ni cross ni. Okey. Cross nanti yang setting body biar nampak sikit. Mana tempat dia cross ni. Okey. Cross, ini cross. Ini cross. Okey. Sama je. Okey. Tapi kalau bila kita setting mana kita tahu kita buatlah ni kena perhati betul-betul lah. Ni cross dah ni. Cross kita boleh masuk je lah. Boleh entry je lah. Ni. Kalau kita nak guna panduan untuk cara MA tu lah. Macam tu. Sini cross. Ni. Betul? Kat sini dia cross tapi agak risk lah. Sebab apa? Bawah lower BB, middle BB. Bawah middle BB. Okey, tu mana kita guna kaedah lain pula. Kalau di bawah middle BB agak risk kita nak buy. Betul? Sebab dia boleh turun. Sebab ni dah jadi dah. Senangnya kita nampak dia nak. Jadi selalunya kita tunggu untuk confirmation di atas middle BB. Boleh? Okey. Mana dia nak naik tu adalah agak tinggi. Boleh? Mana kat sini kita boleh entry dah. Okey, kat sini. Tapi dia baru close untuk yang ni kan, atas middle BB. Jadi untuk next tu kita boleh entry lah. Next entry mana kita cuba cari yang harga dia paling hampir dengan EMA. Itu je. Kat sini tak sesuai. Betul? Kat sini tak sesuai sebab dia jauh dah dengan EMA. Boleh, tapi kita rugilah sebab dia boleh turun balik. Sifat dia akan cari EMA tu. Naik EMA tu. Itu je. Candle akan cari lagi naik satu EMA. je. Kalau ini dalam trading view lah. Kalau dekat Phillip Capital punya tu sama tak? Boleh setting yang sama juga lah. Sama je. Cik Zul nanti tanya cik. Boleh kan sama je kan? BB dengan EMA tu. Sama je. Sama je. Sama je sebenarnya dia BB EMA tu dia standard indie lah. Mana-mana platform biasanya guna tu. Tapi kat platform tengok dengan gigil tak boleh. Kat platform dia tengok sambil gigil tak boleh. Dia tak sama. Sebab apa? Sebab gigil. Gigil lah. Yang ke mana nak buang gigil tu? Gigil. Sebab dia berdebor.
Ya, Dia belum buat. gigil tu hilang, kalau pagi tu dah profit, gigil tu hilang lah. Betul. Tapi yang 10,5 tu sebenarnya agak risk, high risk. Okay, 10,5 tu high risk. Yang betul-betul dah. Nak kata nasib tu lah, tapi banyak pun nasib lah, sebenarnya tu je. Sebab kadang-kadang kita baca di bid dengan as sikit tapi dia naik, kan? Dia kita susah sikit nak tu. Tapi boleh lah. Kita kena cuba banyak benda lain yang kita kena tengok. 10,5 ke, 2,5 ke, 9,5 ke, 9 ke, banyak faktor lain lah kita nak entry yang tu. Cik Zul tak apa, dia pandai baca. Okey, lepas tu kita tengok yang 50 apa? Ya, 50 dengan 100. Okey, 50 100 Okey, kita ni. Okey, 50 100. Nampak garisannya tu kan? Okey, 50 100. Mana 50 lain apa 50 hijau atau kuning. Satu kuning. Okey. Okey, yang kuning apa tadi? Kuning 100 ke? Lupa pula dah. Kuning 50, kuning 100, hijau 50. Okey, kuning 100. Okey, yang kuning ni 100, yang hijau ni 50. Okey, yang pertama sekali kita tengok bila 50 cross up mid BB ataupun MA21, MA20. Apa mana kekuatan dia adalah uptrend. Ni. Tadi dah apa? Ya, MA5 dengan MA9 dah cross up. Okey. Lepas tu ditambah pula dengan mid BB dengan MA50 cross up, mana dia kuat untuk uptrend. Jadi kita boleh cari entry buy. Boleh? Ini. Jadi kita cari entry buy je lah hari tu. Mana kalau kita nak cari entry sell pun boleh, tapi agak risk lah. Mana kita cuba cari entry mana-mana buy lah untuk selamat. Boleh? Tapi untuk yang mid BB dengan 50 ni biasanya untuk mid term lah. Kita boleh ambil lah. Boleh? 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 Mana ada satu lagi yang terakhir lah untuk Fibo. 10 lebih dah sempat kot. Okey, sekejap je lah. Sikit lagi. Okey. Okey. Okey, nampak yang ni? Fibonacci. Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, untuk yang terakhir sekali ni Fibonacci. Okey, sebenarnya Fibonacci ni yang lebih pada untuk cari entry, EP, stop loss, lepas tu target price. 3 benda ni ada dalam Fibonacci. Di mana Fibonacci ni boleh kita tarik dalam beberapa cara lah. Okey, yang pertama sekali kita tarik antara high dan low di antara open gap. Boleh faham tak ini? Open gap, mana contohnya
close hari apa? Hari Khamis. Open 10.30 hari Jumaat. Tu maksud dia. Open gate. Mana ada open gate setiap selang masa tu. Mana kita boleh tarik situ. Tu satu. Lepas tu kita boleh tarik antara wave high dan low. Sama ada besar ataupun kecil tu atas kita lah. Kalau besar tu makna cut loss dia agak tinggi lah. Lepas tu kita akan tarik candle by candle ataupun biasanya kita guna inside bar. Boleh? Ada yang tanya tak untuk yang ni dulu? Istilah-istilah je dulu ni. Boleh? Inside bar tahu Mana inside bar ni kita guna candle yang besar. Candle yang paling besar sekali. Mana candle besar, lepas tu ada candle-candle yang kecil di tepi-tepi dia tu. Lepas tu cara untuk kita setting lah. Okay. Kalau boleh apa? Boleh ambil nilai-nilai lepas ni. Contohnya kalau kita candle tu dalam keadaan bullish, biasanya ataupun hijau, maknanya kosong kita letak di bahagian low price. Manakala satu kita letak di bahagian atas. Mana kosong duduk kat bawah, satu duduk kat atas. Manakala bearish, terbalikkan je. Ni terbalik ni. Mana satu atas, kosong bawah. Boleh? Boleh lepas tu ambil nilai-nilai Fibo yang penting untuk EP, untuk stop loss dan juga untuk TP. Ni makna boleh setting dalam chart masing-masing lah. Jadi kat mana kita nak EP, kat mana kita nak stop loss, kat mana kita nak TP, kat mana kita nak buat steady stop, kat mana kita bila candle tu breakout. Mana bila sampai breakout kat sini. Mana kita boleh buat bawah stop loss dan sebagainya. Okey. Boleh ambil nilai-nilai ni Boleh. Mana nak screenshot ke tak apalah, ambil je. Boleh? Okey. Boleh. EP contohnya antara 0.382 hingga 0.618. Boleh, ni kawasan-kawasan yang kita boleh cari entry lah. Kat mana kita nak stop loss? Sama ada di bahagian kosong ataupun bahagian satu. Boleh? Bergantung pada kita buy ataupun sell lah. TP kat mana? TP, kita boleh TP di negatif 0.272 ataupun TP di kosong, ataupun TP di 1, ataupun TP di 1.272. Nanti kita boleh setting balik lah. Tu ikut color lah, ikut apa ke, ikut bergantung pada pilihan masing-masing lah. Lepas tu kita nak buat trade stop kat mana. Kalau kita tersilap trade stop, mungkin dia akan kena, mudah-mudah kena je. Contohnya trade stop kita boleh buat di 0.114, 0.214, 0.786, 0.886. Lepas tu kalau candle kita nampak dia nak breakout, makna mungkin dia boleh sampai di negatif 0.13, 1.13. Makna bila candle sampai ke nilai-nilai ni, makna dia breakout. Dan biasanya bila dia breakout, dia boleh naik lagi sampai ke atas ataupun sampai ke bawah. Eloknya time frame berapa Fibo ni Cik Abi? Fibo tengok atas ni, kalau kita nak guna time frame 5 minit lah. Okay. Kalau time frame 15 ke 30 boleh, tapi semakin besar lah cut loss dia tu. Okay. Sama je. Semakin besar time frame, semakin besar stop loss dengan TP dia. Itu je. Tapi kalau kita scalping ni, kita boleh guna time frame 5 minit lah. Okay. Seminit tu dia agak
noise sikit, tak berapa betul sikit lah. Boleh? Nilai nanti cik tu ubah tak apalah. Nilai tu. Okey, kita tengok di candle tu, di chart. Mana pula dah? Okey. Kita buat semua. Okey, kita buatlah ni pun. Okey. Contohnya kita ambil yang open gap dulu open gap mana pertama sekali ni kat sini. Okey, kita cari dia Fibo. Ni. Boleh? Mungkin dah tahu dah semuanya. Nah, kat sini tekan je. Okey. Tarik sini. Ni. Tu. Start kat sini. Boleh? Boleh tak? Tarik ni sampai sini. Ni adalah open gap. Kaedah untuk open gap. Kat mana kita nak entry? Kat sini. Yang ni kita tengok trend dia ke apa? Kita tengok dia masih. Kalau contohnya kalau kita nak sell, okay, kalau nak sell, biasanya dia kena candle ni duduk bawah ni dalam range ni. 0.382, 0.5, 0.618. Okey. Boleh? Sekarang ni, okey, contohnya sekarang ni candle duduk kat bawah ni kan. Jadi kita tak boleh nak entry lagi untuk mana-mana sama ada buy ataupun sell. Okey. Okey, kita tak boleh nak ni lagi. Jadi bila dia dah masuk kat sini, okey. Bila dia dah masuk dalam range kita nak entry, okey, range nak entry, mana kita tengok trend dulu. Okey, sebelum kita buat ni, mana kita kena tengok trend dia lah. Sama ada trend dia uptrend ataupun downtrend. Makna kita tengok di time frame sejam lah. Okey. Mana kita tengok time frame sejam. Mana saat ni? Okey. Mana kita tengok di time frame sejam. Ni. Mana trend dia adalah trend dia ke apa? Trend dia tu. Trend dia macam mana? Tak apa cantik trend dia dia. Ni. Dan yo-yo. Trend dia. Tak apa-apa. Mana kalau kita tengok time frame besar, mana time sejam tu mana dia tak berapa. Kalau ikut asal dia downtrend ni. Tu. Ni depan ni. Ni sebab tak jadi lagi ni. Okey. Yang ni tak jadi lagi sini. Ini kita cuba ni mana dia downtrend. Jadi kalau boleh kita cuba cari sell lah. Okey. Kita cuba cari sell. Jadi kita cuba cari sell. Mana kita tarik tadi. Mana dah. Laju sikit. Okey. Okey, mana kita cuba cari sell. Okey, kita cuba cari sell, mana kita tunggu di ni line apa? Kat sini je. Okey, kita tunggu di kat sini. Mana kalau sell, kalau boleh kita ambil di bahagian atas lah 0.618. Okey, kita ambil di bahagian 618. Boleh? Mana kita ambil di bahagian ni. Kalau kita ambil di sini boleh juga. Okey. Tapi agak risk lah. Sama ada dia nak turun, kita tak tahu. Tapi kalau kita nak pastikan, makna kita cuba ambil harga yang paling tinggi sekali. Okey. Kalau kita nak sell. Kalau nak buy, ambil harga yang paling rendah sekali. Okey. Mana pilihan kita lah. Sebab trend dia sell.
Jadi kalau kita nak pilih buy pun boleh, tapi agak risk lah. Okay. Situ. Ni untuk yang gap susah sikit lah sebenarnya sebab stop loss dia agak tinggi. Contohnya sekarang ni stop loss dia, okay, contohnya kalau kita sell sini 618 ataupun 4618, kalau dia 4762. Berapa situ? Berapa kalau dia situ? Dalam 80 tick. Betul? Oh, so. Ni. 80 tick sebab kita guna kaedah untuk gap ni. Okay. Jadi biasanya kita tak gunalah sebenarnya. Okay. Tak guna. Okay. Yang ni kaedah ni. Yang kita cancel dulu untuk yang ni. Okay. Kaedah ni. Yang biasa yang kita guna kaedah candle by candle. Yang wave tu pun sama juga sebab agak ni jugalah. Okay. Kita tengok candle by candle lah. Boleh? Boleh? Kita tengok candle by candle. Mana kita tarik sama juga. Ambil sini. Okay. Sini kita ambil candle yang paling besar sekali. Andai sinilah. Okay, kita ambil yang paling besar sekali inside bar dia. Situ. Kita nak tarik daripada bawah ke atas sama je sebenarnya nilai dia tu. Kalau yang ni kosong di atas. Satu di bawah. Mana kalau nak tukar, mana kita tukar je lah. Okay. Tukar kat mana? Setting. Okay, pergi pada setting. Okay. Turun, pergi kepada reverse. Boleh? Ni semua dah tahu kan? Boleh. Semua dah tahu dah, export dah. Okay. Tukar je. Dia akan tukar daripada kosong duduk bawah, satu duduk atas. Okay. Sama juga. Okay. Mana candle by candle, mana kita ambil sini. Yang ni dah siap yang ni dah siap, yang ni belum lagi. Okay. Mana yang ni dah siap, mana kita boleh tarik. Jadi kita perhatikan dulu. Okay. Mana dia hijau sini, mungkin dia nak naik. Okay. Mungkin dia nak naik. Jadi kita tunggu dia untuk turun sampai tempat entry. Boleh? Boleh. Kita tunggu dia sampai tempat entry. Kat mana kawasan entry? 0.18, 0.45, 0.382. Mana 0.5, 0.618. Ni kawasan kita nak entry. Nak atas ni pun boleh. Tapi rugilah. Kan? Sebab dia boleh turun. Betul? Tu. Mana kita cuba cari. Okay, dia turun sampai sini. Kita cuba entry sini. Betul? Okay. 4564. Okay. 4564. Betul 4564. Mana bila kita nak entry, biar candle yang ni dah siap. Jangan belum siap lagi. Boleh? Siap maksudnya dia dah close lah. Biar dia dah close dah. Dia dah close. Tu maksudnya. Ni. Dia dah close. Tengok dia turun sini kan. Bila close, mana kita tunggu dia masuk balik kat sini. Kawasan ni. Boleh? Dia tunggu dia masuk balik. Mana kita cuba ni balik lah. Kita masuk kawasan entry ni. Lepas tu dia turun. Bila kita entry di kawasan ni, contohnya T4564, lepas tu dia turun. Okay. Kalau kat mana? Ni. 4538. Satu ataupun dua tik bawah kosong tu. Boleh? Jangan betul-betul kosong lah. Sebab dia boleh pergi. Biasanya. Jadi satu ataupun dua tik bawah daripada kosong tu.
Kat mana kita nak TP? Ada nilai tadi kan? Kat mana kita nak TP? Boleh jawab tak kat mana kita nak TP? TP yang pertama kita 0.272. 0.272. Kita buy kan? Ya. Mana 0.272? 272. Ataupun 1. Satu pun boleh. Okey. Mana satu ni bawah satu lah. Mana 4604 lah. Situ. Takut dia tak sampai ke satu tu. Mana dia turun balik. Kan? Takut dia turun balik. Tapi ada satu lagi. Bila dia masuk dalam range 0.886, 786, biasanya kemungkinan kalau dia tak close dalam range ni, dia boleh turun. Kalau dia tak close dalam 0.786 hingga 0.886, dia candle tadi boleh turun. Dia tak close kan? Dia boleh turun. Ingat, pernah perhati ya. Kalau candle ni close dalam range ni, biasanya dia akan naik. Biasanya lah. Cuba perhati, cuba tengok balik lah. Okay? Biasanya dia akan naik. Dia kuat akan naik lah. Okay? Kalau dia close dalam ni. Kalau close atas tu lagilah. Close satu ni lagilah dia akan naik lah. Boleh? Jadi bila... jadi siap lah. Dia kena close dulu. Jadi panduannya, kalau candle ni dah masuk dalam range ni, 786, 886, mana kita cuba standby untuk buat trade stop lah. Okay? Boleh? Nak buat awal pun boleh. Tapi biasanya dia akan kena lah. Tapi bila kita dah buat, lepas tu dia kena kan. Dah kena tu, rezeki kita sampai situ je. Okay? Rezeki kita sampai situ. Tapi kalau dia keluar sana ni, kita boleh buat trade stop bawah dia tu. Bawah 786. Okay? Kalau selagi dia tak close, kita buat trade stop, biasanya dia akan kena trade stop tu. Boleh? Mana biasanya kalau peringkat awal kita buat break-even lah. 2 ataupun 3 tick. Untuk backup. Walaupun sikit, tapi kita tak loss. Tu je. Boleh? Mana kalau kita terus buat trade stop, mungkin dia akan kena lah. Tapi bila candle tu naik sampai 10 tick, buat je lah. Okay? 2 ataupun 3 tick tu. Okay? Kalau kena, rezeki kita sampai situ je. Okay. Lepas tu, lepas kita buat trade stop tu, maknanya dia akan sama ada dia naik atau turun tu atau rezeki lah. Tapi bila dia sampai kepada 1272, okay, 1272 biasanya dia akan mantul naik ke atas. Biasanya. Okay. Dan dia akan cari satu nilai lagi. 1618. Biasanya kalau dia berada di bahagian 1618, mana kalau dia tak pecah turun bawah, mana dia boleh kekal atas. Mana kalau dia pecah bawah, mana dia boleh turun ke bawah, mana dia akan cari balik ni. 786, 886. Boleh? Boleh? Jadi tempat-tempat kita nak entry, tempat kita nak TP, tempat kita nak stop loss, tempat breakout, mana kita dah tahu dah. Mana saya bagi dah yang awal-awal tadi tu, mana boleh tanda-tanda lah. Cuba buat back test, tengok macam mana. Betul ke tak tempat-tempat dia pergi tu. Boleh? Boleh. Okay, ada yang tanya tak? Asal je lah untuk yang Fibo tu. Okay.
Mana kita boleh tahulah sama ada kat mana kita nak entry, itu je penting. Yang paling utama kat mana kita nak entry, kat mana kita nak buat stop loss, kat mana kita nak TP, kat mana kita nak buat trailing stop. Sebab kadang-kadang kita buat trailing stop tu kena, kan? Tak ada apa-apa kena dah. Sebab kadang-kadang kita buat tu tak kena cara dia lah. Biasanya trailing stop ni kita buat selepas 3 candle siap. Trailing stop. Yang break even tu bila dia naik sampai 10 tick, mana kita buat break even. Dia tak sama, break even dengan trailing stop tu dia beza sikit lah. Okay. Mana break even ni untuk menyelamatkan loss kita tu. Boleh? Boleh? Okay, ada yang tanya tak? Ada yang tanya? Okay, tanpa ada soalan, cuba tanya Cik Sabri. Tambah kan? Yeah. Ada yang tambah, ada yang okay. Mungkin ada yang tersilap ke nak betul, boleh betul. Okay, sebab masing-masing ada teknik, masing-masing ada cara masing-masing kan. Mana kita cuba perbaiki, okay. Mana-mana cara yang mungkin tersilap ke, mana kita boleh tambah, mana kita boleh perbanyakkan lagi lah kesilapan yang kita buat tu. Semua teknik sebenarnya betul, tak ada salah, kan? Dia masing-masing teknik ada, banyak teknik yang kita nak buat. Okay? Kita pilih teknik yang kita boleh konsisten profit. Okay? Cik Sabri. Teknik yang Cik Sabri, kalau yang tadi kita tengok untuk uptrend 1 kat atas, 0 kat bawah lah. Kalau downtrend kita pusing je lah, terbalik, reverse sekali lah. Pusing je lah, reverse je. Ataupun kalau tak nak reverse kat mana, contohnya mana letak kat, tarik kat sini, letak kat situ. Okay. Faham. Okay. Okay. Faham. Tapi nak tu tepat, kita guna ni. Nampak tak ni? Magnet. Okay. Okay. Kalau buang magnet, mana ketepatan dia tu susah sikit lah kita nak tarik. Okay. Kalau jari halus, boleh tepat. Kalau jari halus ni tu boleh lah. Sama dengan Kak Dina. Jari halus 10.5 tu power tu. Ya. Jari halus tu. Jadi kat sini. Tu kita guna lidi. Setengah tu mungkin dia tahu dah kan. Tapi untuk ni je lah, peringatan je lah. Okay. Kita guna magnet ni, guna yang power punya. Letak je kat mana-mana, dia akan pergi. Okay. Letak bawah-bawah mana pun dia akan pergi kan. Ni. Mana guna magnet, dia akan pergi kat situ. Okay. Letak je. Okay. Letak kat situ. Okay. Mana jauh sangat dia tak pergilah kan. Dia akan tepat situ. Mudah je. Yang ni guna apa ni? Wave ni. Wave chip. Okay. Boleh cari entry. Boleh. Sama je tadi pun. Lebih kurang je. Nak guna wave ni pun boleh. Ni. Okay. Tu. Dapat entry situ. Ni. Entry sini. Okay. Boleh. Ini satu kaedah. Dia ada kaedah lain lagi. Kita tunggu, tak tengok Fibo, kita guna kaedah lain lagi. Dia turun, lepas tu dia naik balik. Baru kita entry. Okay. Jangan entry terus. Follow je ni. Dia turun sini, mana tengok kaedah mana yang kita nak guna. Itu je. Ni Fibo, EMA dan juga BB salah satu kaedah-kaedah yang kita boleh gunalah. Okay. Mana teknik-teknik yang kita guna. Banyak lagi kaedah ataupun teknik yang kita boleh guna. Cuba praktiklah mana-mana teknik yang kita boleh konsisten profit. Boleh? Ada nak tanya sebelum kita tutup.
Ada lagi, ambil peluang. Siapa ada nak tanya soalan dengan Cik Sabri? Nak tanya lepas ni tak apa. Okay. Tak apa nak tanya lepas ni. Tak ada. Jadi untuk yang setting Fibo tu boleh buat sendirilah. Buatlah color-color. Okay. Nak mudah. Kalau merah untuk entry ke hijau ke ikutlah. Okay. Yang breakout warna apa, yang stock loss warna apa, TP warna apa, mudah. Bila candle tu sampai situ kita nampak dah. Boleh TP dah ni. Bila sampai sini boleh standby close ke apa ke, macam-macam lah. Okay. Boleh? Okey, boleh. 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 Zul ada nak tanya atau sebelum kita close? Nak bagi pandangan nak tanya apa? Bagi pandangan apa ke semua ke boleh lah. Okay. Nanti saya akan record, saya akan upload macam biasalah video ni, saya record nanti saya untuk ulang kaji semula lepas ni. Nanti tengok baliklah mana kalau ada apa-apa soalan selepas ni boleh tanya dalam group, insya-Allah Cik Sabri boleh jawab. Okey, mana-mana itulah. Okey, boleh mana kita close kat sinilah. Okey. Sebelum tu terima kasih banyak Cik Sabri. Ni rasanya kali kedua Cik Sabri mula-mula, permulaan rasanya masa kita buat ni introduction FCPO dulu kan. Tahun lepas. Tahun lepas, betul ni introduction. Terima kasih banyak-banyak. Jadi insya-Allah nanti kita kita assume ni sebagai anggap ni sebagai sedekah ilmu lah untuk manfaat pada semua. Jadi sama dapat manfaat lah mana-mana manfaat, betul. Yang paling penting apa-apa ilmu ke teknik apa yang paling macam saya inform tadi, kena buat back test. Jangan kita anggap teknik ni terasa ni tu, tapi buat test yang mana serasi dengan kita lah. Apa-apa. Serasi dengan kita lah. Betul. Okey, kalau okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak Cik Sabri semua sekali dan juga member yang join malam ni ya. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Terima kasih. Bye. Terima kasih Cik.